Dan beberapa hari kebelakangan ini, rakyat Malaysia dikejutkan dengan dakwaan kelakuan seorang pendakwah terkenal. Namun yang pasti, kesahihan berita tersebut masih lagi menjadi tanda tanya. Di talian menerusi Skype secara eksklusif, kami dapatkan Ustaz Firdaus Wong yang merupakan Presiden Multiracial Reverted Muslim MRM. Juga beliau antara individu yang bertanggungjawab mendedahkan perkara itu di media sosial. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz dengar suara saya, Ustaz? Saya dengar dengan jelas. Okey, baik. Alhamdulillah, Ustaz. Saya terus dengan soalan saya yang pertama. Dalam minggu ini, di media sosial, kita dengar mengenai seorang pendakwah bebas ini dan Ustaz sendiri telah membawa cerita ini kepada orang ramai dengan alasan mungkin ada lagi orang yang terkena. Jadi, sebelum pendedahan ini dibuat, adakah Ustaz sudah bersedia dengan kemungkinan apa yang berlaku di atas pendedahan ini, Ustaz? Baik, terima kasih kepada pihak Pertiwi Studio di atas jemputan ini. Baik, kembali kepada soalan tadi, iaitu adakah saya telah bersedia apabila membuat pendedahan dan sebagainya. Saya boleh kata insya-Allah 100% kami telah bersedia dengan apa dua tindakan selepas ini, kerana prinsip kami di Multiracial Reverted Muslim MRM, kami tidak akan bertindak tanpa bukti-bukti yang sahih. Ya, maka kami telah bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan tindakan undang-undang dan sebagainya demi kebenaran dan juga keadilan buat mereka yang terkesan. Okey, sebaik sahaja pendedahan ini dibuat, ramai yang mengecam Ustaz sendiri dengan mengatakan bahawa Ustaz telah membuka aib seseorang. Boleh Ustaz ceritakan kepada penonton TV Pertiwi semua dan terangkan apa sebenarnya yang berlaku, Ustaz? Baik, bila kita berkata tentang aib, kita perlu maklum bahawa hadis Nabi SAW memang jelas bahawa jangan mencari aib saudara kamu dan jangan dedahkan aib. Cuma bezanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat adalah iaitu kita kena membezakan apa itu aib dan apa itu adalah perbuatan peribadi tetapi adalah berbentuk dosa awam. Dan hatta Imam An-Nawawi rahimahullah menggariskan 6 perkara yang di mana dalam situasi tertentu di mana aib seseorang itu boleh didedahkan. Cuma apa yang berlaku sekarang adalah masyarakat kita kurang memahami apa itu aib peribadi yang perlu disembunyikan, tetapi mereka tidak tahu apa itu sesuatu yang boleh kita kongsikan. Antaranya kita sebut, jikalau seseorang dia berzina di rumahnya, jikalau seseorang menonton filem lucah, jikalau seseorang tidak berpuasa, jikalau seseorang minum arak, makan makanan yang haram di rumahnya, kita nampak dari rumah, dari luar sekalipun, kita tidak boleh sebarkan. Tetapi apa yang berlaku hari ini, perkara itu kita sebarkan. Okey? Now, aib-aib peribadi, dosa-dosa yang silam, yang Allah tidak tahu, yang orang lain tidak tahu. Minta maaf, bukan Allah tidak tahu, Allah sudah tentu tahu. Yang orang lain tidak tahu. Maka kita pergi sebarkan. Maka itu dosa. Tetapi apabila sesuatu itu yang berbentuk, okey, ada orang lain menjadi mangsa. Hatta kita lihat dalam Imam Nawawi disebut, apabila ada orang datang kepada kamu, kita nak mendapatkan keadilan, maka boleh dikongsikan agar orang lain tidak terkesan, tidak menjadi mangsa seterusnya. Jadi di sini, masyarakat perlu faham apa itu aib dan apa bukan aib. Dan jangan rujuk pada saya. Rujuk kepada mereka yang pakar dalam bidang kefatwaan dan hukum hakam, bukannya kita kata rujuk artikel-artikel, tetapi mereka yang memang pakar dalam kefatwaan dan hukum hakam. Dan kami telah mendapatkan pandangan daripada ramai asatizah tentang sesuatu sebelum melaksanakan perkara-perkara yang lain. Yang pertama sudah tentu adalah halal dan haram sesuatu tindakan. Maka setelah mendapat pengesahan daripada mereka yang pakar, bukan saya, maka ianya ditentukan, ianya bukannya aib. Wallahualam.
Baik Ustaz, dan sebelum ini Ustaz ada menyatakan bahawa di media sosial juga kita ada melihat tulisan-tulisan pihak media yang mengatakan bahawa pendedahan yang dibuat oleh Ustaz ini merupakan pendedahan yang pertama dan mungkin ada lagi kesalahan ataupun perbuatan lain yang dibuat oleh si pelaku terbabit terhadap orang lain. Dan sehingga hari ini Ustaz, adakah pihak polis ataupun pihak Ustaz sendiri yang ada menerima lagi aduan daripada orang lain selain daripada mangsa yang pertama ni Ustaz? Okey, baik. Kita have to be clear. Yang kami sebut adalah sexual predators. Ada plural di situ. Ya. Maksudnya, kita tidak merujuk kepada seseorang sahaja, tetapi bila saya namakan seseorang, itu adalah tentang individu itu. Tetapi kita sedang berdepan dengan influx of information, influx of complaint, ya, daripada mereka masyarakat yang pernah menjadi mangsa kepada gangguan seksual. Saya bagi banyak contoh di sini. Tak ada masalah. Bagaimana seorang cucu saudara dicabul oleh datuk saudaranya. Bagaimana seorang isteri, sebagaimana seorang anak dicabul oleh bapa tirinya dan sebagainya. Itu kes-kes yang kami yang terima. Bagaimana pensyarah universiti, bagaimana pendakwa, bagaimana dan sebagainya, penghulu dan sebagainya. Mereka membuat gangguan seksual dengan menggunakan kedudukan mereka. Now, lantaran daripada perkongsian kami, pendedahan kami, alhamdulillah, ramai juga individu telah tampil dengan bukti-bukti mereka dan kami memang menasihati mereka untuk membuat laporan polis. Dan mungkin ramai yang tersalah faham, kami mengambil alih tugas polis. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Tugas kami hanyalah sebagai sokongan kepada mereka untuk mendapatkan keadilan. Itu sahaja. Ramai yang telah tampil kepada pihak Ustaz sendiri, dan adakah si pelaku terbabit, sebaik sahaja cerita ini didedahkan di media sosial, si pelaku terbabit sudah menghubungi pihak Ustaz sendiri menceritakan perkara sebenar ataupun bagaimana Ustaz? Tidak ada sesiapa yang menghubungi kami, walaupun ada yang telah kami namakan secara spesifik. Ya, tidak ada mereka yang menghubungi kami atas sebab-sebab ini. Tetapi lebih ramai individu telah tampil dan insya-Allah kita nantikan apakah tindakan seterusnya yang insya-Allah kami akan serahkan kepada pihak yang berkenaan insya-Allah. Dan semalam pendedahan di media sosial Ustaz sendiri di mana ibu kepada mangsa telah mendedahkan lafaz tersebut dan juga abang dia pun sudah sebelum ni. Adakah mangsa sebelum ni akan selepas ini akan membuat laporan polis juga atau membuat sumpah laknat juga selepas ini Ustaz? Kalau diperhatikan sebenarnya mangsa telah pun membuat sumpah beliau, okey, dan telah saya kongsikan di Telegram saya. Ya, telah saya kongsikan dan mangsa ibunya, abang-abangnya juga telah membuat laporan. Mereka bukannya orang yang tidak membuat laporan. Ya. Kenapa dikongsikan video sumpah-sumpah berkenaan? Kerana bagi kita sebagai orang Islam, bukan mudah untuk kita bersumpah. Dan mereka melakukannya adalah untuk memberikan kesedaran dan juga untuk menggalakkan lebih ramai mangsa-mangsa serta ahli keluarga mereka agar memberikan sokongan kepada ahli keluarga mereka yang pernah menjadi mangsa agar berani tampil ke hadapan. Maka mereka telah bersumpah dan sudah tentu identiti mereka dirahsiakan buat masa ini, tetapi pastinya mereka ini telah membuat laporan polis dan kita harapkan keadilan dapat ditegakkan dan kebenaran akan dapat diserlahkan insya-Allah. Saya ke soalan yang terakhir. Saya ingin bacakan sedikit satu soalan dahulu daripada penonton TV Pertiwi Ustaz. Penonton di TV Pertiwi melalui Facebook rasmi kami, soalannya dia kepada Ustaz, apa masalah Ustaz dengan si pelaku ini dan Ustaz beria untuk dedahkan mengenai perkara ini? Adakah hal peribadi ataupun hal yang lain mereka ingin bertanyakan kepada Ustaz? Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Saya jangkakan soalan itu memang ada, tetapi kita kena bertanya balik kepada apa niat kita dulu. Iaitu kita bertanya ni sebab kita dah ada jawapan yang kita kehendaki ataupun sebenarnya kita nak mendengar jawapan yang terus dan ikhlas. Jikalau jawapan kita yang pertama adalah kita telah ada jawapan kita dan kita hanya mahu mendengar jawapan itu keluar daripada mulut saya, maka minta maaf apa jua pun jawapan saya berikan tidak akan memuaskan hati sesiapa.
Tetapi jikalau kita memang telus, niat kita ikhlas untuk mencari kebenaran, maka ini jawapan saya. Tidak ada sebarang masalah peribadi, hasad, dengki dan sebagainya. Bagi mereka yang mengatakan ini adalah hasad, dengki, dendam dan sebagainya, barangkali mereka baru mengikuti perkembangan NGO kami, Multiracial Reverted Muslim MRM. Kerana kami telah ditubuhkan selama 7 tahun lebih dan telah banyak pendedahan demi pendedahan yang kami lakukan. Ya, daripada awal penubuhan kami, daripada kumpulan pengganas LTTE, kepada kultus-kultus, kepada ajaran sesat, ya. Jadi di situ tidak ada isu-isu peribadi. Malahan saya secara peribadi telah memuji, ya, individu terbabit pada Januari 2019, memuji apa yang beliau lakukan, kerja-kerja kebajikan yang lakukan. Kerana saya juga seperti anda. Saya mengenali beliau menerusi gerak kerjanya yang ditampilkan di medsos. Secara peribadi saya tidak kenal, maka saya memuji dia. Dan kalau perasan, tidak pernah pun saya mengkritik beliau, tidak pernah pun saya sebut nama beliau dalam konotasi yang negatif. Tidak. Tetapi kita sebagai Muslim, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita bersikap adil. Maka itulah yang kita nak cari. Dan Allah juga perintahkan kita, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka kita juga kena amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi Nabi SAW juga bersabda, bantulah saudara kamu yang dizalimi dan menzalimi. Maka bagi mereka yang baru mengenali kami, maka mungkin boleh kembali untuk mengenali kami, apa gerak kerja kami. Bukan kali pertama kami lakukan, telah banyak kes jenayah domestik kami bantu, bantuan guaman secara percuma, bantuan psikologi secara percuma, bantuan trauma secara percuma, ya. Dan jikalau mereka kata buka aib, maka saya kata carilah ilmu dan rujuklah kepada yang pakar. Dan juga kepada para asatizah yang mungkin beranggapan ini adalah sesuatu aib, ini adalah sesuatu yang tidak patut, maka saya kata selidiklah. Kerana apabila memberikan fatwa ataupun memberikan sesuatu hukum tanpa mengetahui hujung pangkalnya, maka apa jua hukum hakam, apa jua nasihat yang bakal diberikan, pastinya kerana kita tidak tahu hujung pangkalnya, pasti akan ada kedangkalan di situ. Maka sama-sama kita menggunakan ketakwaan kita bagi menilai sesuatu dan bukannya menggunakan emosi. Dan saya boleh berkata, wallahi, bahawa apa yang dilakukan ini adalah apabila mangsa-mangsa datang kepada kami. Bukan satu, bukan dua, tetapi ramai mangsa-mangsa datang kepada kami. Bukan kami mencari aib-aib, tetapi mangsa berkongsikan kepada kami untuk mencari kekuatan. Mereka dihina oleh netizen. Mereka dikritik oleh netizen. Tetapi mereka mencari kekuatan. Dan mereka alhamdulillah telah tampil. Jikalau anda, tuan-tuan dan puan-puan, tidak mampu membantu mangsa, tidak mengapa. Tetapi sekurang-kurangnya, jangan mengeji mereka. Bayangkan bagaimana jikalau anda, isteri anda, ahli keluarga anda pula yang menjadi mangsa. Mungkin hari ini anda senang lenang berkata, kita kena buat laporan polis. Tetapi jikalau anda memang tahu prosesnya, maka anda tahu tidak semudah untuk mendapatkan kekuatan membuat laporan polis. Berdasarkan kita lihat kepada komen-komen netizen yang begitu tangkal sekali sebenarnya. Dan itu sangat menakutkan kepada para mangsa. Tetapi alhamdulillah, mereka telah tampil dan kita percaya ramai yang akan tampil. Maka berkata baik ataupun diam, moga-moga Allah kurniakan kebaikan untuk kita semua insya-Allah. Wallahualam. Baik, terima kasih Ustaz di atas perkongsian dan juga penjelasan itu kepada semua penonton TV Pertiwi sebentar tadi. Sekali lagi, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.